Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita sambung sedikit dari hal waktu akhir semasa kita dalam keadaan nazak. Jom, kita sambung. Sebab aku rasa part ni penting dan tak ramai sebenarnya yang bercakap dari hal perkara ni. Jom kita sambung. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dari hal waktu-waktu kita nazak. Kerana tak ramai sebenarnya, baik ustaz, baik siapa pun lah sebenarnya yang bercakap waktu-waktu kita nazak dan tipu daya jin, syaitan, iblis, lanatullah dan dari hal dajjal. Di waktu-waktu kita nazak, yang sering kita dengar surga, neraka, surga, neraka. Sedangkan waktu sakratul maut tidak dijelaskan bagaimana cara untuk kita selamat dari tipu daya iblis, jin dan syaitan. Tak kala kita tak ada daya upaya, tidak ada kemampuan, tak kala kita dalam keadaan sumum bukmum yang fahum layar ji'un, di mana kita tak boleh mendengar bisu, tuli, bekah dan pergi yang tak akan kembali. Tak kala itu jin, syaitan dan iblis akan berusaha sedaya upaya untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi aku berhenti sebenarnya sampai pada peringkat bersuci. Jadi kita akan ulang semula peringkat bersuci supaya suatu kita dalam keadaan nazak berkenaan kita selamat. Jadi aku ulang semula apa yang sepatutnya aku ulang supaya jadi ingatan. Dan kalau kamu lupa, segera kamu ingat. Bila kamu ingat, jangan kamu lupa-lupa lagi. Kita dengar dulu lagu ni dan aku akan jelaskan yang selanjutnya nanti. Sama-sama dengar dulu. Apa yang dikatakan amin sebenarnya suatu kita dalam keadaan nazak, kita akan rasa pernapasan kita kurang, angin kita kurang, untuk bernapas kurang, kita dalam keadaan sesak dan sukar untuk bernapas, dalam keadaan kita lemah, panca indera kita yang melemah. Tak kala itu iblis akan datang berbisik sebagaimana yang aku jelaskan sebelumnya. Iblis akan datang menyerupai kedua ibu bapa kita, dan jika ibu bapa kita masih ada, dia akan datang menyerupai wajah-wajah ahli keluarga kita yang kita sayang, semata-mata untuk buat tipu daya demi menyesatkan anak-anak Adam, umat Nabi. Kerana itu janjinya pada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia dilaknat, katanya dia akan berusaha sedaya upaya untuk menyesatkan anak Adam.
Jadi dia akan datang dalam keadaan angin nafas kamu lemah, dan dia akan datang dengan angin berbisik kepada kamu, merayu kepada kamu agar kamu ikut apa yang dikehendakinya, agar kamu taat dan turut kepadanya dengan segala tipu daya, dengan segala tipu hela. Jadi bagaimana cara sebenarnya untuk kita lepas dari keadaan-keadaan yang macam itu? Sebelumnya aku dah jelaskan, dan untuk video kali ini aku akan jelaskan lebih lanjut supaya kita sama-sama faham. Pak tua menangis sendiri, mengenangkan nasib diri, walaupun puas mencari, namun belum ketemui Cik Buyung yang. Cuba kita dengarkan. Katanya Pak Tua riang sekali. Bukan Pak Tua. Dia bercakap dari hal manusia yang hidup ini. Jangan sampai sehingga hari tua, tapi masih tercari-cari, masih tak kenal apa yang dicari, masih tak tahu apa yang disembah, masih tak kenal diri, masih tak kenal Allah itu, masih tercari-cari, dan akhirnya akan menangis kerana sia-sia masa yang diberikan kepada kamu. Jangan sia-siakan masa kamu di dalam mencari siapa di sebalik diri kamu yang sebenar-benarnya, bagaimana mengenalinya, bagaimana mencintainya, dan bagaimana kembali kepadanya. Selalu damai dan senang hati, walaupun tak berusaha dia ketemui. Dia ketemui. Dia ketemui. Dia ketemui. Dia ketemui. Sebagaimana yang dikatakan di dalam lagu yang dinyanyikan ini, yakni Pak Tua menangis sendiri, walaupun puas cari, puas beramal, puas beribadah, puas dicubanya untuk mencari surga itu, tapi tak ditemuinya. Surga itu tidak ditemuinya kerana Allah itu tidak dikenal. Tapi bagi orang-orang yang mensucikan diri, sebab itu di dalam seni kata lagu ini dikatakan, Cik Buyung riang sekali kerana dia temui apa yang dia cari. Tak perlu bersusah payah, tak perlu. Kerana Cik Buyung dikatakan, kenapa dikatakan Buyung? Pepatah orang-orang tua mengatakan bahawa untuk mendapatkan sagu perlu dipecahkan ruyung ataupun buyung. Rasulullah bersabda, di dalam diri kamu ada segumpal daging, yakni hati kamu. Apabila bersih hati kamu, maka bersihlah diri kamu. Dan Rasulullah juga bersabda bahawa di dalam diri kamu, kenapa kamu tidak melihat? Itu yang dimaksudkan di dalam lagu, yakni Cik Buyung riang sekali kerana Cik Buyung memecahkan ruyung dan mendapatkan sagu
di dalam dirinya. Kenapa dikatakan sagu di dalam diri? Kerana apabila dipecahkan ruyung, barulah kita akan dapat sagu yang ada di dalam diri. Yakni sagu yang dimaksudkan itu adalah kalbu, adalah kalbi. Apabila dipecahkan ruyung, maka dapatlah sagu, maka dapatlah kalbu, maka dapatlah hati. Di dalam hati, yakni di dalam hati kita ini ada sagu, ada lagafah. Di dalam tu, di dalam kalbu itu ada lagafah, ada fu'an, ada hati di dalam hati. Maka untuk orang-orang yang mensucikan diri, pasti faham maksud mencari sesuatu itu, memecahkan ruyung itu, mendapatkan sagu itu, untuk mendapatkan kalbu di dalam diri, melalui jalan-jalan mensucikan diri zahir dan diri batin. Sebenarnya bersuci itu terbagi pada beberapa bahagian. Untuk beribadat, suci zahir, suci batin, suci tempat, dan suci pakaian. Dipandang dari sudut zahir dan sudut batin. Apabila dipandang di dalam sudut kerohanian yang dikatakan suci zahir, suci batin, suci tempat dan suci pakaian. Suci zahir kita sedia maklum, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci batin itu adalah kita memahami jalan-jalan nafas, memahami jalan nafas masuk, nafas keluar, memahami letak dan duduknya latifah yang ada di dalam diri. Latifatu kalbi, latifatu kullu jasad, latifatu nafsu atika, latifatu ruh, latifatu sir, latifatu sirusir. Ataupun boleh dikatakan memahami dan membersihkan makam-makam amarah, lawamah, mulmaimah, khamaliyah, radiyah, sawiyah. Dan boleh juga ada setengahnya menyebut mengenal bayan-bayan yang ada di dalam diri, bayan kharijah, bayan sabita. Sebenarnya semua itu adalah perkara yang sama di dalam ilmu mensucikan diri yang batin itu dengan zikir-zikir yang tertentu yang diwiridkan dan diwaridkan oleh seorang guru kepada seorang murid untuk diamal di dalam jalan-jalan mensucikan batin itu, termasuklah mengurangkan tidur dan mengurangkan makan. Kemudian yang dikatakan bersih tempat dan bersih pakaian. Apa yang dikatakan pakaian? Yakni pakaian yang kita pakai ini rohani kita, itu adalah pakaian kita. Akhlak kita, itu adalah pakaian kita. Maka kita bersihkan pakaian kita, bersihkan rohani kita, dan bersihkan tempat di dalam kalbu kita untuk kita letakkan Maha Pencinta. Bagi mereka-mereka yang faham di dalam jalan kerohanian, apabila disebut nama Allah itu, maka bergetarlah hatinya. Maka getar itulah yang perlu kita rasakan. Rasa pada getar itu, pada getar cinta itu, pada getar kasih dan sayang yang dapat kita rasa itu, perlu kita fahami. Dan getar itulah yang perlu kita nikmati. Bagi yang kenal, rasa getar itu yang perlu kita amati. Baiklah, aku tak nak bercakap panjang dari hal bersihkan diri, zahir dan batin. Cuma aku nasihatkan, kita tak kenal batin seseorang
dan hubungan seseorang dengan Allah di dalam rohaninya, maka jangan kita pandang hanya zahirnya sahaja. Mungkin kita memandang zahirnya seolah-olah kufur, tapi jangan kita salah, kerana batinnya adalah orang-orang yang mencintai Allah dan sentiasa bersama dengan apa yang dikata, yang disebut dengan panggilan Allah itu. Kadang-kadang kita tidak dapat melihat pada zahirnya, kerana para wali itu merahsiakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana hubungan yang sangat rapat itu yang meleburkan dirinya di dalam kefahaman yang paling mendasar. Baiklah, sekarang aku sambung dari hal apa yang kita tunggu, suatu nazar kita. Okeylah. Aku rasa aku tak perlu bercakap dari hal apa yang kita tunggu di waktu nazar kita. Kalau kamu rasa kamu nak tahu, kalau kamu rasa ilmu itu perlu untuk kamu, bagaimana dan apa yang kamu tunggu? Di waktu bila kamu perlu melafazkan kalimat-kalimat yang agung itu di waktu nazak kamu, apa kata anda dan syaratnya? Kamu cari lagu, kamu carilah. Jika ada jodoh kamu, aku akan ajarkan pada kamu. Jika tidak ada, maka kamu carilah orang lain. Carilah orang lain yang boleh bimbing kamu, yang mengajarkan kamu di sana-sana sakratil maut kamu. Kerana apa yang aku ceritakan sebelum ini tidak akan berubah. Itu adalah rahsia yang disimpan oleh orang yang betul-betul berjalan di dalam jalan tauhid, hakikat dan makrifat. Kerana itu, jika kita betul di dalam jalan hakikat dan makrifat, seseorang itu selalunya dia akan mendapat isyarat tentang kematian ataupun ajal, baik tentang orang lain ataupun tentang dirinya sendiri. Dia akan diberitahu. Dan dari situ, dengan izin Allah Ta'ala juga, sesungguhnya ajal itu boleh ditolak dengan beberapa cara. Boleh ditolak. Kalau ada yang mengatakan itu mustahil, kerana ada ayat yang mengatakan bahawa tidak dicepatkan walau sesaat, tidak dilambatkan walau seminit. Tanpa kita sedar bahawa kita menafikan kekuasaan Allah itu. Apabila tidak dicepatkan walau sesaat, tidak dilambatkan seminit. Beza antara sesaat dan seminit itu, dari sesaat untuk pergi ke seminit itu, kita ada 60 saat. Lebih kurang. Kalau aku tersalah di dalam kiraannya, aku minta maaf. Jadi, di antara sesaat dan seminit itu juga sebenarnya masih ada ruang sebelum saat menjadi minit. Maka ajal itu boleh tertolak dengan beberapa cara yang sudah Nabi tunjukkan. Kenapa aku kata begitu? Jika ajal itu tidak boleh ditolak, maka janganlah kamu berdoa untuk dipanjangkan umur. Jika ajal itu tidak boleh ditolak, jika kamu sudah kenal pasti bahawa ajal itu di tangan Tuhan, tidak boleh ditolak seminit, tidak boleh dilambatkan sesaat, apalah perlu kamu mohon kepada Allah Ta'ala untuk dipanjangkan umur
Jadi jangan salah di dalam menyangka-nyangka, kerana agama bukanlah sesuatu yang boleh diagak-agak. Dia adalah satu perkara yang pasti. Sesungguhnya kiamat itu pasti ada. Yakni kiamat itu adalah kematian bagi seseorang. Bagi si mati, itu adalah kiamat besar baginya. Tapi bagi yang masih hidup, itu adalah kiamat kecil. Bagi yang masih hidup, kullu nafsin za'iqatul maut. Apabila si mati itu, dunianya digulung, lidahnya digulung. Tak kali itu, tak ada seorang pun yang boleh selamatkan kamu. Tidak ada seorang pun, kecuali kamu punya seorang guru, yang mana guru kamu memahami betul dari hal jalan-jalan kerohanian, di mana guru kamu akan menjaga kamu secara rohani dari didatangi oleh gangguan-gangguan jin, iblis dan syaitan. Suatu nazar kamu. Jadi terpulang pada kamu. Kalau kamu rasa amal kamu dah cukup bagus, kamu adalah orang yang keluar masuk masjid, kamu adalah orang yang berpegang pada betul-betul pada syariat, pada tarikat, hakikat maupun makrifat. Kalau kamu rasa ibadat kamu sudah cukup sempurna yang melayakkan kamu ke surga, kamu teruskan. Aku tak larang. Cuma aku ingatkan, tidak semudah itu jin, iblis dan syaitan itu melepaskan kamu semudah itu untuk kembali ke kampung kamu. Tidak. Sedai mungkin dia akan sesatkan kamu, dan saat yang paling keemasan baginya, yang baginya itu adalah gunung emas, yang baginya itu adalah tanda sungai Yufrat itu kering, yang timbul itu adalah gunung emas. Itu yang akan ditunjukkan oleh Dajjal kepada kamu, sehingga kamu rasa takut dan kagum datang serentak. Lalu serentak berlaku pada kamu apabila Dajjal datang. Tak kala itu kamu takut, tak kala itu juga kamu terpengaruh, tak kala itu juga kamu terpedaya, tak kala itu juga kamu terpesona. Kerana tak kala itu, di waktu nazar kamu, Dajjal itu akan mengatakan, sesungguhnya akulah Tuhan kamu. Maka jika kamu takut, terpedaya, terpengaruh, terpesona dengan kesaktian yang ditunjukkan kepada kamu di saat nazar kamu, tak kala itu kamu termasuk di dalam golongan Dajjal, laknatullah. Apabila kamu lepas keempat-empat tingkat itu, kenapa kamu mesti melalui 4 tingkat itu? Kerana hidup ini pada asasnya melalui 4 perkara: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 perkara: Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Zahir, batin, rohani dan nyawa. Cahaya, roh, nafas, nyawa. Semuanya pada 4 perkara. Kerana itu kamu akan diuji dengan 4 tingkat. Jangan kamu sangka bahawa nanti malaikat akan datang menolong kamu, sembahyang kamu, zakat kamu, puasa kamu akan melindung kamu. Perkara itu tidak berlaku. Tak akan berlaku. Yang menolong kamu adalah yang paling hampir dengan kamu, yakni guru-guru kamu. Sama ada guru hakikat, guru tarikat, guru makrifat. Manakala guru-guru syariat
hanya duduk di sisi kamu untuk bacakan ayat-ayat Al-Quran, sementara tunggu kamu dikebumikan, dan sementara tunggu kenduri arwah untuk mengisi perut mereka. Itu kita panggil ustaz makan, ustaz more, yang tak lain yang ditunggunya makan, makan, dan makan. Ia tidak melihat dengan mata batin, yang tidak melihat dengan mata rohani, yang tidak melihat dengan mata kalbi, dengan mata kalbun, yang tidak melihat dengan laduni, dengan kasyaf. Cuma sekadar datang untuk bacakan Yasin. Sedangkan tak kali itu kamu tak boleh mendengar, tak boleh melihat, kamu tak boleh apa-apa pun. Kamu tak kali itu yatim. Hanya guru-guru yang sampai yang boleh menolong kamu, boleh memimpin kamu. Kerana itu Nabi berpesan, hendaklah kamu berguru. Dan seorang guru mesti memahami jalan-jalan syariat, jalan tarikat, jalan hakikat, jalan makrifat, jalan-jalan zat, sifat, asma dan af'al. Jika itu tidak ditemui, maka peluang kamu cerah, peluang kamu cerah, peluang kita cerah untuk mati sama ada Majusi, Nasrani, Israel ataupun Yahudi. Maka kita tergolong di dalam orang-orang yang kafir, tergolong. Kerana di dalam dunia ini Allah jadikan dua perkara, satu siang, satu malam, berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan, siang dan malam, nafas masuk dan nafas keluar, Islam ataupun kafir, dua. Sebab tu ada ayat mengatakan, jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sudahkah kamu Islamkan jasmani kamu, rohani kamu, nurani kamu, nyawa kamu, rahsia kamu? Sudahkah kamu kenal apa yang dikatakan jiwa dan kalbu orang-orang mukmin itu? Sekali lagi aku katakan, jika kamu rasakan bahawa amalan kamu sudah cukup, puasa, zakat, sedekah, amal bakti kamu sudah cukup, tanpa perlu mencari jalan mensucikan diri yang batin, tanpa perlu mempelajari jalan untuk kenal diri, untuk kenal Allah itu terpulang pada kamu. Itu terpulang. Secara pribadi aku lebih mencadangkan kamu carilah mana-mana perkuburan. Aku tak heran jika kamu kata orang-orang tauhid dan tasawuf itu adalah orang-orang kuburan. Tapi aku cadangkan kamu pergilah di mana-mana kuburan. Pergilah. Kalau boleh kuburan yang bukan tempat lalu lalang orang lain, bukan. Kamu pergilah di tengah malam, di waktu bulan sedang mengambang, di waktu burung hantu bersaut-sautan. Kamu pergilah dan mintalah pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah mata batinku, mata kalbuku, bukakanlah
agar aku dapat melihat keadaan roh yang tidak diterima selepas mati, agar aku dapat melihatnya. Semoga ianya menambah iman bagiku sebagai seorang mukmin. Syaratnya kamu mesti pergi sendiri dan lihat, insya Allah Ta'ala kamu akan lihat ramainya, banyaknya roh-roh yang mati dalam keadaan sesat. Minta pada Allah Ta'ala, tidak berat bagi Allah Ta'ala untuk buka hijab kamu jika benar kamu ingin cari jalan mensucikan diri. Kerana bukan mudah untuk kita sampai ke hadirannya. Kerana jin, syaitan dan iblis akan sentiasa membuat tipu daya dan cuba menyesatkan kamu sehingga ketitis nafas kamu yang terakhir. Oleh itu, aku nasihatkan, carilah guru, bergurulah, bertanyalah tentang jalan kematian di waktu nazak kamu. Bukan hanya belajar tentang nikmat-nikmat surga, tentang bidadari surga, tentang sungai susu, sungai arak, sungai anggur. Bukan. Jangan sampai amalan kamu tertolak dan tidak memberi makna apa-apa, kerana kamu tak kenal apa yang kamu sembah. Kamu tak kenal, kamu tak pernah menyaksikan, kamu kufur di dalam mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kamu kufur dalam mengatakan aku naik saksi, sedangkan kamu tak pernah menyaksikan. Untuk jalan hakikat tauhid dan marifat bagi aku mudah. Belajarlah tauhid dan marifat. Tauhid yang sebenar-benar tauhid, yang jati lagi sejati. Yang mana apabila kamu tauhid, kenal akan diri kamu, maka air sembahyang kamu tidak akan batal. Tetapi jika menyentuh tentang cinta ketuhanan itu, menyebabkan air sembahyang kamu batal, maka itu bukan jalan di dalam mengenalinya. Karena tujuan kamu mengenalinya adalah untuk mengesahkan Dia Tuhan, kamu hamba, memfanakan rasa kehambaan dan meresapi rasa ketuhanan di dalam diri, sehingga kamu berjalan dengan kakinya, memandang dengan matanya, mendengar dengan telinganya, berkuasa dengan kuasanya. Maka tidak ada air sembahyang yang batal. Maka sah kamu adalah rahasia di dalam rahasia baginya. Jadi aku minta maaf untuk kali ini.
Aku tak bukakan rahsia apa yang kita tunggu untuk sampai di saat kita nazar. Kamu boleh cari aku. Ada siapa-siapa pun yang boleh ajarkan kamu apa yang kamu tunggu di waktu akhir kamu. Biasanya, selalunya, guru yang benar-benar hakikat, lagi makrifat, lagi tauhid, pasti tahu apa yang akan berlaku pada masa sakratil maut itu, dan pasti ada jalan untuk melepasinya, karena Allah itu pengasih dan penyayang. Dengan syarat kita tahu bagaimana memiliki cintanya dengan rasa yang benar-benar tulus lagi kudus. Baiklah, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Boleh dengan lagu ini habiskan. yang membawa cerita panca indera yang memang lemah mudah terkelih. Pak tua menangis sendiri mengenangkan nasib diri, walaupun puas mencari, namun belum ketemu. Cik Buyung riang selalu, damai dan senang hati, walaupun tak berusaha dia ketemui. Dia ketemui, mana dicari. Dia ketemui, dia ketemui, dia ketemui. Baiklah, kita jumpa lagi nanti.